Salam sejahtera semua warga Universiti Watan kita. Apa khabar semua? Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam sejenak minda Ogos, bulan sambutan kemerdekaan negara kita yang ke-64. Harapan saya semoga semakin ramai warga mendapat vaksin dan tahap herd immunity dapat dicapai tidak lama lagi dan kita dapat kembali bertugas di pejabat masing-masing. Saya kini berada di Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu. Tahukah anda, perpustakaan yang ditubuhkan sejak 1972 ini menyimpan sehingga 85,000 naskah buku, makalah, manuskrip berkaitan dunia Melayu. Ayuh warga, jika ada masa kunjungi aras 3 di bangunan Atma ini. Lihat khazanah Melayu terbesar di dunia, sama-sama kita fahami leluhur teras kecemerlangan Melayu dan Malaysia. Kita mulakan dengan aktiviti yang berlaku sekitar kampus sepanjang Julai lalu. Pusat Hal Ehwal Pelajar mengendalikan program penghantaran pulang pelajar secara bersepadu mengikut SOP yang ketat yang melibatkan sekitar 1,000 orang pelajar ke kampung bersempena cuti semester ini. Manakala pasukan perubatan HCTM pula meneruskan jelajah program vaksinasi bergeraknya ke Seri Menanti di Negeri Sembilan dan juga di Batu Pahat di Johor. Saya dah jadi volunteer. Anda bila lagi? Syabas diucapkan kepada semua warga dan sukarelawan di bawah Kelab Sukarelawan Siswa, Pertadi, Pekaum dan sebagainya. Saudara-saudari warga UKM yang saya kasihi, tidak dinafikan idea menubuhkan sebuah universiti watan seawal tahun 1970 adalah bertitik tolak dari bangkitnya roh perjuangan para pendeta dan pemikir Melayu yang ingin melihat nilai patriotisme, jati diri, bahasa Melayu, perpaduan kaum serta memelihara warisan budaya dalam negara ini dapat disemat dalam hati sanubari setiap rakyat. Selaku pewaris, cerminan semangat inilah saya cuba rungkai secara holistik seperti yang termaktub dalam Prakarsa Watan di bawah 5 elemen teras yang saya lancarkan baru-baru ini. Jadi apa yang kita boleh buat? Simposium, pengantarabangsaaan, penyelidikan dan promosi akan kita pergiatkan lagi dalam usaha memperkasakan Prakarsa Watan ini. Saya harap semua warga akademik UKM dapat menerbitkan sekurang-kurangnya sebuah buku berbahasa Melayu supaya dapat memperkayakan lagi citra ilmu dalam negara ini. Saya yakin dalam kebanyakan IPTA negara ini, UKM ada kekuatan tersendiri kerana mempunyai banyak institusi penyelidikan dan fakulti yang mampu merungkai prakarsa watan ini. Institut Alam Tamadun Melayu atau ATMA, Institut Kajian Etnik atau KITA, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan atau FSSK, Pusat Kebudayaan IKMAS, Pusat Citra, antara PTJ yang menggembling tanggungjawab mencari jalan penyelesaian kepada permasalahan masyarakat yang berlaku. Namun timbul persoalan, adakah UKM bakal ketinggalan jauh ke belakang dek kerana sibuk mengagungkan semangat kebangsaannya? Realitinya penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa asing dalam universiti tidak boleh diketepikan. Penguasaan luas bahasa ini dan bahasa asing utama lain dalam kalangan graduan juga menjadi penentu kepada tahap kebolehpasaran mereka. Kajian telah membuktikan majikan ketika ini memilih kalangan graduan bukan saja mampu menguasai bahasa Inggeris, tetapi bahasa Mandarin, Jepun, Jerman, Arab dan sebagainya. Di samping itu, UKM juga ketika ini memiliki sekitar 3,000 pelajar asing yang menuntut dalam pelbagai bidang. Jumlah ini akan bertambah setiap tahun. Maka ia secara langsung mewujudkan keperluan untuk menghasilkan buku, jurnal, penerbitan dihasilkan dalam bahasa asing terutamanya Inggeris. Kita janji untuk memberi komitmen dalam mendepani konsep pengantarbangsaan dengan menjadi antara pemain utama untuk penerbitan jurnal-jurnal berimpak tinggi dalam pelbagai bahasa. Bukan setakat warga kaki tangan, malah syarat kemasukan pelajar ke UKM juga menekankan penguasaan bahasa Inggeris selain pengajaran dan pembelajaran yang merupakan bahasa antarabangsa itu
di dalam Dewan Kuliah dan juga tugasan subjek masing-masing untuk memperhalusi sejauh mana kebitaraan kita dalam mengungguli peranan sebagai sebuah universiti watan. Saya persilakan Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian. Silakan Prof. Datuk Seri. Terima kasih Prof. Datuk Naib Chancellor. Walaupun menekankan prakarsa watan, UKM tidak pernah mengetepikan fokusnya dalam penyelidikan berimpak tinggi yang mampu untuk kita banggakan. Setiap kali suatu dasar baharu negara dirangka, pasti nama dan warga UKM ada bersamanya. Maka apakah sumbangan kita? Lihat saya di Putrajaya. Penubuhan Kementerian Perpaduan Negara, UKM, menjadi tulang belakang pengasasnya. Dasar wawasan kemakmuran bersama 2030, UKM lah yang menjadi paksi pemikirnya. Malah masalah untuk menentukan waktu solat subuh yang tepat di alam Melayu ini pun pengkaji UKM jugalah yang berjaya menemukan jalan penyelesaiannya. Untuk perpaduan melalui bahasa, UKM diberi kepercayaan menjalankan kajian perbandingan kesantunan bahasa etnik-etnik utama di negara ini oleh Jabatan Warisan Negara. Untuk penemuan pelbagai warisan dan khazanah di daratan dan di bawah air, UKM dilibatkan oleh beberapa pihak berkuasa di negara ini. Saudara dan saudari sekalian, masih banyak rahsia dunia Melayu yang belum dirungkai sepenuhnya. Kita patut bekerjasama melaksanakan penyelidikan yang merentas disiplin dan merentas fakulti dalam hal ini. FSSK dan ATMA misalnya dapat berganding bahu tampil dengan kajian tentang pelbagai aspek warisan ketara dan warisan tidak ketara yang tuntas sebagai himpunan kearifan watan atau local wisdom bagi alam Melayu. Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina pula menjadi pelopor kajian seni bina Melayu. Fakulti Perubatan mengkaji dan mengangkat perubatan tradisional Melayu yang dapat diketengahkan mungkin mampu merawat pandemik. Pasti menarik idea kerjasama seperti ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, cabaran utama ketika ini adalah untuk meningkatkan kesedaran warga UKM tentang peranan kita dalam menjulang peranan untuk menjadi juara, bukan sekadar juara di peringkat tempatan, tapi juga di peringkat antarabangsa. Inilah peranan kita warga UKM. Demikian saja sekelumit gagasan yang berkaitan dengan prakarsa watan, Prof. Datuk Naib Chancellor. Terima kasih Dr. Sri. Realitinya, UKM disokong sebahagian besarnya warga Malaysia yang cintakan bahasa dan warisannya. Seperti yang saya nyatakan dalam sejenak minda bulan lalu, usaha setiap warga yang menyumbang dalam memperkasakan prakarsa watan ini akan mendapat penilaian sewajarnya melalui pengenalan SPPU 7.0 yang berwajah baharu kelak. Jadi saya lontarkan sejenak minda ini kepada semua warga untuk dicerna dan dirungkai intipatinya. Jom bersama-sama saya kita susun langkah dan bangkit dengan semangat kemerdekaan yang baharu. Saya akhiri dengan serangkap pantun, tumbuh indah si pohon melati, bunganya wangi menghias taman. Prakarsa watan tersemat di hati, jadi pedoman di hari kemerdekaan.